Kerana sejak daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh ada 4 orang anak, Kanaan, Yarith, Sam dan juga Ham. Seorang daripada anak Nabi Nuh, yakni Kanaan, telah mati dalam peristiwa bangsa. Kerana Kanaan ini dia tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Dia lemah dengan mak dia. Maka tinggallah 3 orang anak Nabi Nuh, iaitu Yarith, Sam dan juga Ham. Anak Nabi Nuh yang bernama Sam adalah anak yang didoakan oleh Nabi Nuh agar Allah memberi keberkatan dan kemuliaan. Maka sebab itu tuan-tuan, daripada Sam bin Nuh ini datangnya Nabi-Nabi besar. Nabi-Nabi besar daripada 2 keturunan yang besar, yakni keturunan Al-Faksyah yang daripadanya datang bangsa Arab. Yang pertama Arab Aribah, dan 11 generasi selepas Sam bin Nuh datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah sebut dalam Quran Nabi Ibrahim adalah bapa kepada bangsa-bangsa. Jadi daripada Sam ini datangnya bangsa Arab yang pertama yang disebut secara sosiologi ini, istilah sosiologi ini disebut sebagai bangsa Arab Aribah. Arab Aribah ini tentu adalah Arab tua yang ada tuan-tuan terdapat dalam Quran akan menemui banyak bangsa. Bangsa ini antaranya yang Allah menyebut Allah memusnahkan bangsa ini. Contohnya kaum Samud itu daripada Arab Aribah. Dan bangsa yang membuka, yang membangunkan Palestin itu adalah salah satu daripada keturunan Arab Aribah yang disebut sebagai Arab Yakub yang menyembah satu Tuhan yang dipanggil Tuhan Syalim, tercatat di dalam catatan Mesir Yerusalem atau Yerusalem daripada perkataan Syalim yang Tuhan. Maka daripada perkataan ini juga datangnya Yerusalem. Bangsa Arab Yahud bukanlah bangsa yang tidak bertamadun, tetapi Arab Yahud adalah bangsa yang membina civilization. Meskipun sebelum Masihi mereka telah membina tamadun yang cemerlang di tanah Palestin ini, dan Al-Quds itu dibina oleh orang Arab, walaupun Masjid Aqsa dibina oleh bangsa Yahudi. Jadi dalam istilah kenegaraan, istilah sesiapa yang membina negara, itu maksudnya membina institusi. Dia lah pemilik tanah air. Macam negara kita dalam Malaysia ni, siapakah pemilik bagi negara Malaysia? Tanah Melayu siapa punya? Orang Melayu. Dari bukti dalam perlembagaan menyebut orang Melayu itu siapa? Orang Melayu itu Bumi Putra. Bumi Putra ini bermaksud penduduk asal atau tuan kepada negara ini. Kenapa bangsa lain
China dan India tidak disebut dalam perlembagaan sebagai bumi putra. Mereka rakyat Malaysia tapi bukan bumi putra. Kerana orang Melayu itulah yang membina negara ini. Bila orang Melayu bina negara ini 3,000 tahun dahulu, 3,000 tahun sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam, orang Melayu sudah ada civilization. Orang Melayu sudah bina negara. Membina negara itu maksudnya orang yang hidup bertamadun. Kerajaan lewat sebelum datangnya Sriwijaya. Jauh daripada sebelum datang Sriwijaya sudah ada kerajaan-kerajaan Melayu. Purbakala seperti kerajaan Punang, kerajaan Campar, kerajaan Langkasuka, kerajaan Cicu, Tantan, Katahan. Walaupun raja-raja Melayu pada masa itu bukan beragama Islam, beragama Hindu ataupun Buddha, tapi mereka datang ke tanah air, ke tanah Melayu dalam situasi tidak ada manusia lain yang membina tanah. Orang Melayu yang membina tanah. Ada institusi pemerintahan, adanya raja, adanya stratifikasi sosial, adanya aktiviti ekonomi, perdagangan. Walaupun pada masa itu mungkin sistem pertukaran yang bersifat tradisional, tetapi orang Melayu membina negara ini. Dan selepas berakhir Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya, maka di tanah Melayu tertubuhnya kerajaan Melayu itu oleh para Meswara. Dan sebelum itu sudah berkembang negeri-negeri seperti negeri kita, daripada kerajaan Katahan dan juga negeri Kelantan, daripada kerajaan Langkasuka, di mana mereka mempunyai kesultanan dan akhirnya tertubuh undang-undang tubuh bagi negeri masing-masing. Sebab itu orang Melayu disebut sebagai bumi putra. Orang Cina, orang India datang ke tanah Melayu ini lebih kurang 150 tahun dulu, bukan untuk membina negara. Mereka datang sebagai imigran yang dibawa oleh British kerana polisi British. Polisi British ni apa? Selain daripada imperialism, membawa pemahaman kolonialism, iaitu menguasai kekayaan negara. Sebab tu kalau tuan-tuan baca satu tesis PhD yang ditulis oleh arwah Dr. Nadir Islam. Dr. Nadir Islam menulis tesis ini